Share LTL, saya ranting pasal benda tu dah habis dah dia. Hari ini kita akan bercerita tentang pendedahan Tommy Thomas. Dan ada dua cerita, ada satu kenyataan Mahathir yang berlaku pada selepas beliau menjadi Perdana Menteri interim, yang dicadangkan oleh YB Ronnie Liu yang tidak dilaksanakan. Ini saya akan cerita pada malam ni. Saya dapat cerita ni direct daripada YB Ronnie Liu. Jangan lupa subscribe Ingat subscribe Ronnie Liu, saya tanya dia, YB boleh cerita tak? Dia kata boleh cerita. Dah habis dah pun, benda dah berlalu. Boleh lihat dan boleh saya baca. cerita. YB Ronnie Liu cerita kat saya. Sekarang ni saya Dan cerita. kita akan lihat sebelum itu. Tapi saya cerita sekali. Apa yang berlaku untuk makluman tuan-tuan dan puan, pada 2018 kita telah menang, Kerajaan Pakatan Harapan pada masa itu telah menang 113 kerusi. Rafizi menjangkakan kita menang 116, tetapi kita menang 113 kerusi, which is kalau kita tengok 222, 111 tu dia kira 50%, 112 tu majority, kita menang 1 extra. Kemudian selepas itu, tidak lama selepas itu, GPS mengisytiharkan mereka keluar daripada Barisan Nasional. Jadi dikonsider bahawa Barisan Nasional pada masa itu mempunyai kerajaan GPS mempunyai 77 bukan kerajaan PS. Pembangkang pada masa itu ada 77 kerusi. 87. Mana ada 87? 100 lebih kerusi. 7 kerusi, betul. 107 kerusi. Masa Pakatan Harapan mula-mula menang, dia ada lebih kurang 113. Kemudian pembangkang pada masa itu ada 107 kerusi. Apa yang berlaku? Tidak lama lepas itu, GPS mengisytiharkan keluar daripada Barisan Nasional dan membuat blok mereka sendiri. Mereka mengatakan mereka tidak menyertai Barisan Nasional. Implikasi kepada kejadian tersebut ialah daripada 107 itu, 18 telah keluar membentuk blok mereka sendiri. Kemudian bebas, Masih Kujat Jun pun mengisytiharkan dia tidak bersama dengan kerajaan. Tambah lagi, kemudian selepas itu 17 daripada UMNO menyertai bersatu, menyebabkan kekuatan pembangkang pada waktu itu turun kepada 40, lebih kurang, kalau kita tengok 113 kita campur 17, kekuatan mereka menurun. Pembangkang pada masa kerajaan pada masa itu mendapat lebih kurang dalam 130 lebih kursi. Kalau kita campur dengan GPS yang membuat blok yang lain, pembangkang hanya ada lebih kurang dalam 40-50 kursi saja. Sedangkan balance itu berada kepada blok kerajaan. Ini kenapa saya penting saya cerita benda ni. Sebab Mahathir mengatakan bahawa apabila bersatu melompat, apabila bersatu berkatakan mereka tidak menyertai kerajaan Mahathir, pada waktu itu dia pun meletakkan jawatan. Okey, kita akan cerita mengenai perkara tersebut. Kita baca memoir dia. Kita baca memoir beliau. Okey, kita baca daripada mula. Kita baca bahasa Melayu lah. Saya terkejut membaca petikan dari buku Tommy Thomas, My Story, Justice of the Wilderness. Tommy adalah seorang peguam yang benci kepada saya. Dia kata dia mulakan cerita ni dengan satu perkataan, dan ini merupakan satu benda yang dia punya style tu memang macam ni. Dia mulakan cerita dengan dia kata Tommy Thomas orang yang membenci saya. Dia kata macam tu. Sebab Mahathir ni dia jadi satu PL tau. Pertama sekali, kalau dia nak jatuhkan orang itu, dia gunakan bahawa orang ini benci aku. Orang ini benci aku. Dia benci aku, dia kata. Orang ini benci aku. Jadi dengan kata lain, whatever you said, apa yang disebut kat bawah tu selepas ini yang dia akan tulis panjang tu, itu semua adalah kebencian kerana bencinya dia kepada Mahathir, bukan fakta. Itu tujuan dia cakap perkataan benci tu. Kita kena faham situasi ni dulu. Kita kena tahu senario ni dulu, baru kita faham kenapa dia tulis perkataan
bahawa Tommy Thomas benci kenapa ditulis perkataan Tommy Thomas adalah seorang peguam yang membenci dia. Adakah Tommy Thomas ni seorang peguam yang membenci beliau? Adakah Tommy Thomas ini seorang peguam yang membenci beliau? Tommy Thomas dalam buku dia The Justice in the Wilderness mengatakan sejak tahun 2016, 2017 sewaktu Mahathir sudah keluar daripada UMNO, masa tu tak keluar lagi tapi dah udah ura-ura dah tak suka dengan UMNO, sehinggalah kepada GE14 2018 tidak kurang 10 kali beliau, Zainul Zakaria dan Ambiga berjumpa dengan Mahathir untuk berbincang dan memberi advice kepada PH dan juga Mahathir berkenaan dengan legal matters. Jadi kalau seseorang yang membenci Mahathir, kenapa dia berjumpa dengan Mahathir? Dan di dalam buku tersebut, kalau kita baca dia punya nada, tidak ada menunjukkan nada kebencian. Dia adalah nada seorang yang bercerita berdasarkan apa pengalaman beliau. Saya nak cerita ni tuan-tuan, dalam buku itu mula-mula sekali preface dia, dalam preface beliau menyebut, dia kata hari pertama sewaktu saya di-appoint oleh Mahathir sebagai Perdana Menteri, sebagai AG, sebagai AG, saya gembira, dia kata. Of course saya gembira. Bila dia berjumpa dengan Mahathir nak menerima watikah daripada Agong yang dah disign oleh Agong tu, Mahathir cakap apa kat dia? Sila letak jawatan. Tolong letak jawatan kerana orang Melayu tak suka. Tolong letak jawatan kerana orang Melayu tak suka. Dia macam, kenapa nak letak jawatan pula? Dia kata, tolong letak jawatan kerana orang Melayu tak suka. Aku baru dilantik ni, macam mana aku nak letak jawatan? Aku nak tulis apa? Apa yang aku nak tulis kepada rakyat, nak justify kan hari ini lantik, hari ini letak jawatan. Mahathir cakap apa dekat Tommy Thomas? Tak apa, kau balik, aku bagi kau sampai pukul 5, kau datanglah dengan alasan. Tommy Thomas balik ke office dia dalam keadaan sugul. Masa dia balik tu, dia tak bagi tahu orang lagi. Dan satu perangai Tommy Thomas yang orang tak tahu, dia ni tak ada handphone. Dia tak ada mobile phone yang smartphone ni, tak ada. Siapa nak hubungi dia kena call dekat office. Itu perangai dia. Jadi dia tak tahu reaction semua. So dia balik ke office, orang congratulate, tahniah. Okey, dia masuk ke dalam bilik dia, dia panggil 2-3 orang yang dia percaya, dia cerita, aku dapat surat appointment daripada Agong, tetapi Mahathir minta aku letak jawatan kerana dia kata ramai orang Melayu tak suka. So sekarang ni aku nak buat macam mana? Yang kawan-kawan dia pun cakap, no, you should insist, kita teruskan, ini bawa appoint, Lalah pukul 5 dia pun tak boleh datang dengan apa alasan dia nak bagi. Dia jumpa Mahathir, dia kata, Tun, I cannot resign sebab I tak tahu nak cakap apa. Tak tahu nak cakap apa. Tun pun kata, tak apalah, kau teruskan. Kau teruskan. Kemudian yang bestnya, Tun cakap apa? Saya baca lagi. Tetapi sebelum saya menjadi Perdana Menteri, semula Tommy telah datang bersama Zainul Zakaria dan Abega. Keduanya juga pernah pada satu masa menentang saya, dan Zainul telah cadangkan nama Tommy sebagai peguam negara. Dalam buku dalam buku tersebut, Tommy tak pernah kata bahawa Zainul yang mencadangkan kepada Tun bahawa bahawa Tommy Thomas patut dilantik menjadi peguam negara. Kerana tak, cuba fikir logik tuan-tuan. Dia kata, ini masalah Mahathir ni. Mahathir kata Zainul tu benci kepada Mahathir. Okey. Mahathir Perdana Menteri. Okey. Kalau Mahathir dah jadi Perdana Menteri, orang yang dia tahu benci kepada dia mencadangkan sesuatu, kau nak terima ke? Kau Perdana Menteri kot. Apa kuasa Zainul boleh menentukan siapa AG? Yang menentukan Attorney General, peguam negara adalah Perdana Menteri. Tiba-tiba dia salahkan orang lain pula. Zainul Zakaria yang mencadangkan nama itu kepada aku. Kalau engkau tak setuju, tak ada masalah pun. Malah Tommy Thomas sendiri mengatakan, sewaktu dia datang, di dalam buku ni, baca, dalam buku tu dia kata apa? Yang nak jawatan itu, yang nak jawatan AG ni sebenarnya adalah peguam Mahathir sendiri. Siapa peguam Mahathir? Siapa peguam Mahathir? Sekejap Peguam Mahathir tak lain tak bukan. Siapa peguam Mahathir? Siapa tahu? Siapa tahu siapa peguam Mahathir? Cepat. Saya bagi sampai punya. Siapa tahu siapa peguam Mahathir? Cepat.
Hanif. Betul. Ni saya nak cerita tuan-tuan. Yang ni tak diceritakan. Hanif Khatri ni yang selalu dijemput oleh Amanah dalam Jom Channel tu adalah peguam Mahathir, peguam personal Mahathir. Dan dia recall si Tommy Thomas pernah recall sebelum jadi kerajaan, dia orang pernah berbincang isu perlembagaan. Ini sebelum jadi kerajaan lah, masa zaman Pakatan Harapan sebelum PRU. Khatri ni, dia kata Muhammad Khatri ni, dia bagi satu pendapat tentang perlembagaan. Masa tu Zainul Zakaria, Ambiga dengan Tommy Thomas, dia orang tiga dia kat situ. Dia orang tak setuju yang apa Hanif ni kata. Hanif ni dia cakap sesuatu tentang perlembagaan, dia pun tak ingat tentang topik apa, tapi dia tak setuju. Dan point dia tu terlalu jauh daripada apa yang disebutkan. So dia orang argue di depan Tun. Tun masa tu dia kata Tun ni seorang pendengar yang baik, dia dengar je, dia tak cakap apa pun. So masa tu macam mana kita kata kalaulah Ambiga, Zainul Zakaria, Tommy Thomas ni orang yang membenci Tun, kenapa Tun jemput dia orang sampai lebih 10 kali jumpa dengan Tun? Kenapa dia orang ada dengan Tun membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan legal advice for PH? Sebab masa itu Tun adalah pengurusi kepada Pakatan Harapan. Kenapa tak panggil Hanif je? Kenapa tak ramai lawyer lain yang Tun boleh panggil? Petik macam tu ramai ni. Kenapa dia orang ini panggil? Ya, dia ada history. Kalau sebut benci tu, kita semua benci dengan dia dulu. Tapi dia orang sanggup ketepikan perbezaan mereka untuk negara. Dan pada masa itu, Tommy Thomas cerita masa dia pergi ke pejabat Tun, dia kata dia mendapati antara orang yang berminat untuk nak jadi peguam negara pada waktu itu, antara mereka yang berminat untuk jadi peguam adalah Muhammad Hanif tu sendiri. Hanif Khatri ni adalah antara mereka yang, dan masa itu Hanif ada, kemudian ada Gopal Sriram. Dikatakan Gopal Sriram ni pun antara yang berminat nak jadi peguam negara pada waktu itu. Pada waktu perkara itu dibincang dan disebut. Kan? Tetapi tak apa, kita teruskan baca. Ini baru penggalan pertama ni. Oh, panjang dah kita cerita. Zaino telah cadangkan nama Tommy sebagai peguam negara. Tipu. Ya, Zaino ada cakap yang mencadangkan Tommy sebagai peguam negara adalah the late Kapal Singh. Tetapi bukan pada waktu GE14 ni. Masa GE13, General Election 13 lagi, Kapal Singh dah sebut kalau kita menang, ambil Tommy Thomas sebagai peguam negara. Kerana pengalaman dia, kerana sikap dia, kerana knowledge dia. Dia kalau nak cerita tentang pengalaman ilmu Tommy Thomas ni tuan-tuan, panjang, baca buku dia. Bagaimana beliau menjadi lawyer kepada Tun Saleh Abbas. Dan Tun Saleh Abbas sendiri antara yang menyebut kepada Kak Wan pada GE, pada PRU 13, supaya kalau menang ambil Tommy Thomas. Sampai Kak Wan kata apa? Okay, Tun Saleh Abbas highly recommend your name untuk jadi AG, dia kata. Okay, kita baca seterusnya. Okay. Pada masa itu saya kecewa dengan sebilangan peguam negara Melayu yang bersedia untuk taat kepada Perdana Menteri Najib walaupun disuruh melakukan sesuatu yang salah. Saya fikir satu perkara yang baik untuk lantik peguam negara yang bukan Melayu. You see, dia main lagi sentimen Melayu tak Melayu. Dia bukan masalah Melayu. Bukan tu. Dia masalah integriti, bukan masalah Melayu tak Melayu. Dia nak main lagi. Dia nak justifikan kenapa dia nak lantik Tommy Thomas tu. Sebab dia kata, Melayu ni tak boleh pakai, maka aku lantik bukan Melayu. Dia bukan itu. Kalau pelantikan itu atas dasar kebolehan dan kemampuan Tommy Thomas. Kalau kita kata tak nak lantik siapa-siapa si fulan bin sebulan, bukan sebab dia Melayu. Jangan generalize. Ini sikap Mahathir. Melayu pemalas, Melayu tak nak kerja, Melayu mudah lupa. Ini Mahathir. Bukan semua Melayu macam tu. Apabila saya jadi Perdana Menteri ke-7, saya putuskan untuk lantik Tommy Thomas. Saya sedar orang Melayu tidak akan suka. Dia sendiri kata dia sedar. Habis yang kau nak lantik kenapa? Tetapi peguam negara Melayu tidak bersungguh-sungguh dalam profesion mereka. Sekali lagi, dia tuan-tuan dan puan, peguam negara ni tak semestinya daripada peguam yang ada di dalam DPP. Public prosecutor tak semestinya. Peguam negara ni boleh lantik daripada Bar Council, boleh lantik banyak kali. Boleh lantik daripada kalangan-kalangan mereka. Tak ada masalah pun. Saya sedia terima kritikan orang Melayu, tetapi saya tidak dapat halang kecaman orang Melayu atas pelantikan Tommy Thomas sebagai peguam negara. Okey. Secara umum saya berpuas hati dengan kerja Tommy. Dia jelaskan kepada saya bahawa tidak ada kes untuk dakwa yang menyokong LTI. Saya terima. Dan saya bagi tahu Muhyiddin. Okey, tak apa. Tommy tidak tahu apa-apa langsung berkenaan peletakan jawatan saya. Betul?
Sebab engkau buat letak jawatan tu, kau buat tiba-tiba. Menurut Tommy, saya diberitahu kepadanya bahawa Agong mahukan Wan Azizah sebagai Perdana Menteri interim. Ini cerita karut. Selepas menerima dengan berat hati peletakan jawatan saya, Agong cadangkan saya sebagai Perdana Menteri interim. Nama Wan Azizah tidak pernah disebut oleh Agong sebagai Perdana Menteri sementara. Dia, okey, ni saya lupa nak cerita beberapa malam lepas. Apabila ini dalam surat khabar boleh cari apabila Mahathir meletak jawatan, perkara yang pertama Agong buat adalah memanggil Tommy Thomas. Mahathir bukannya bersama dengan Agong 24/7 kan? Bukannya bersama dengan Agong 24 jam 7 hari seminggu. Tak. Ada masa Agong panggil Tommy Thomas, dan ada Tommy Thomas datang menghadap Agong sebab Agong dia nak bertanyakan tentang perihal undang-undang. AG ni adalah peguam kepada kerajaan. Itu tugas dia. So dia advise. Tidak mustahil dalam perbincangan tersebut ada disebut bahawa Mahathir dah letak jawatan, maka dia nak lantik Wan Azizah menjadi Perdana Menteri interim. Mungkin pada masa tu dia bertanya kepada Tommy Thomas, adakah it is unconstitutional? Agong dia nak terima, dia nak tengoklah keadaan bagaimana, apa situasi dari segi legal macam mana. Siapa lagi yang dia boleh rujuk tentang undang-undang melainkan peguam negara? Obviously Mahathir bukannya dan bila dia buat keputusan Mahathir nak dilantik Mahathir, bukanlah dia kena cerita, oh sebenarnya aku nak lantik Wan Azizah tapi aku lantik engkau. Tak perlu dia cerita tu pada Mahathir. Dia yang di Pertuan Agong terpulang kepada baginda nak melantik sesiapa. Isunya adalah bila Agong menyatakan sendiri bahawa dia nak melantik Wan Azizah, tetapi Mahathir bagi nama dia sendiri untuk jadi Perdana Menteri interim. Pelik Dia kata, oh adalah tidak sopan bagi saya tidak meletak jawatan. Tetapi tetapi dalam masa yang sama, bila Agong bagi jawatan sebagai Perdana Menteri interim, kau nak terima pula. Satu benda yang sangat pelik. Okey, kita teruskan. Kita teruskan. Saya baca. Sebabnya saya letak jawatan adalah kerana parti saya sendiri. Yang ni saya menarik. Saya nak sebut ni. Parti Peribumi Malaysia menolak nasihat saya untuk tidak keluar daripada PH kerana pada mesyuarat PH, Majlis Presiden, kesemua ahli telah bersetuju untuk serah kepada buri bicara saya tarikh untuk letak jawatan. Betul. Pada masa itu Anwar pun kata, tak apalah Tun, up to you bila nak letak jawatan. Jelas mereka tidak hendak saya letak jawatan dan beri laluan kepada Anwar. Anwar dan Wan Azizah hadir dalam mesyuarat itu. Jelas mereka tidak hendak saya letak jawatan. Bukan tak nak kamu letak jawatan. Pada masa itu, Tun, kamu kena letak jawatan. Ingat lagi, meeting tu hari takhir, meeting takhir Majlis Presiden yang Tun ada. Tun, kamu kena letak jawatan. Ada recording lagi. Tetapi tarikh tu kamu tentukan. Tak ada siapa yang mengatakan tak nak letak jawatan. Masa tu yang bising tak nak minta Tun letak jawatan Azmin Ali dengan Syed Saddiq je dalam Majlis Presiden. Yang the rest tu semua kata Tun kena bagi kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cuma tarikh tu kami tak akan desak. Tun kena decide on the tarikh. Itu je. Ni nak nipu apa benda? Jelas mereka tidak hendak saya letak jawatan. Tipu. Satu penipuan yang sangat besar. Siapa kata pada masa itu Pakatan Harapan kata mereka tak nak Tun meletak jawatan? Tipu. Satu penipuan yang sangat besar oleh seorang bernama Tun Mahathir nak justifikan. Kita tahu apa yang saya tahu. I know what happened yang berlaku di dalam Majlis Presiden pada waktu itu. I know what happened. I know siapa yang bergaduh. I know siapa yang ke depan ke belakang, siapa, you know, all that. I know what happened. But yalah, kan, this is the situation yang kita hadapi sekarang ni. Kan, kita kena terima saja. Kita kena terima saja. Okay. Right. Saya kena betulkan dulu kejap Alright. Kita baca lagi. Dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Tinggi Bersatu pada hari Ahad, rayuan saya untuk diberi masa sebelum buat keputusan keluar PH ditolak. Saya tahu apabila Bersatu bersama kumpulan PKR keluar daripada PH, kerajaan PH akan jatuh kerana hilang majoriti. Penipuan sekali lagi. Okay? Penipuan sekali lagi. Saya cakap, ini antara live saya yang bukanlah awal, live saya yang mengglamourkan nama saya pada malam itu. Saya kata, the only kaedah, malah saya sebut lagi dengan Mukris,
The only reason Agong boleh lantik Perdana Menteri baru apabila Perdana Menteri letak jawatan. Apabila Menteri Besar letak jawatan. Selagi mana tak letak jawatan, Agong tidak boleh melantik Perdana Menteri baru. Di dalam artikel 43 menyatakan, apabila seseorang Perdana Menteri itu telah hilang majoriti, maka dia ada dua option. Pertama, dia kena letak jawatan. Kedua, dia boleh membubarkan parlimen, kena buat election. Now, di dalam perlembagaan dia tak sebut bagaimana nak membuktikan hilang majoriti atau nak membuktikan majoriti. Pada waktu itu sebaik sahaja dia kata pimpinan Bersatu mengatakan dia orang nak keluar daripada PH, kerajaan PH jatuh dengan geng-geng Azmin, kerajaan PH jatuh. Okey, kita kira. Saya buat kira-kira pada masa itu. Saya kata 151 kerusi. Kita kena make sure bahawa yang tinggal masa itu UMNO saja. PAS tak pernah kata dia bersama dengan BN. Yang tinggal pada masa itu BN saja, Barisan Nasional. GPS memang dah lama keluar daripada BN. Jadi mereka membentuk blok yang baru. Mereka tak pernah membentuk pembangkang pada waktu itu. Tidak ada satu gabungan yang besar. GPS ada 18, PAS ada 18. UMNO Barisan Nasional ada 41. Tidak ada satu blok majoriti. Bersatu pada masa itu bergabung dengan Azmin 30 campur 11 41 kursi. So tidak ada sesiapa yang command majoriti sewaktu Mahathir meletak jawatan. Bagaimana dia kata dia ada majoriti? Kita kira 151 itu, katakanlah kita kira geng yang letak jawatan saja. Kita kira geng yang letak jawatan 41 campur 17 campur 13 campur 11. 41 campur 17 campur apa betul dia 41 campur 17 campur 13 campur 11 campur 13 itu 82. Okey, 82 kerusi ditolak dengan 6 kerusi yang dimiliki oleh Mahathir. Pada waktu itu mereka hanya ada dalam 70 lebih kerusi saja. 76 kerusi saja. 76 kerusi saja. Bagaimana yang dikatakan bahawa kerajaan telah hilang majoriti? Kalau tidak pernah dinyatakan pada hari yang istin tu, tidak pernah dinyatakan bahawa UMNO mempunyai Bersatu, UMNO dan juga geng-geng Azmin mempunyai majoriti. Tidak pernah. Malah, ini saya nak cerita, pada hari tersebut Pakatan Harapan telah berjaya memperolehi 114 kursi dengan Baru Bian merupakan orang yang terakhir yang sign SD menyokong Anwar Ibrahim. Saya ada dekat situ, saya ada. Yalah, saya memang tak suka dengan Baru Bian, tapi tidak bermakna dalam keadaan itu tersebut saya tak boleh kata Baru Bian adalah orang yang ke-114 yang sign SD menyokong pada masa itu Datuk Seri Anwar Ibrahim, ataupun kekalnya Datuk Seri bukan Datuk Seri Ibrahim, Tun sebagai Perdana Menteri pada waktu itu. Yalah, kita terima juga Tun pada awalnya. Malah antara YB yang mencadangkan, apa kata? Okey, selepas itu tak payah cerita dah, kita teruskan. Kita baca. Saya akan cerita lagi. Walaupun saya merayu untuk diberi masa seminggu untuk buat keputusan, malam itu, okey, dengar hari Ahad saya merayu. Malam itu minta keputusan, esok dia terus letak jawatan. Tak ada bincang dengan majlis presiden, tak ada bincang dengan kawan-kawan, tak ada bincang dengan rakan-rakan, tiba-tiba terus letak jawatan. Tak ada perbincangan apa, terus letak jawatan. Dan disebabkan peletakan jawatan itu, Agong mempunyai kuasa untuk melantik Perdana Menteri yang baru. Kalau beliau tidak letak jawatan, Tun tak letak jawatan, tak ada masalah. Bayangkan kalau dia masih pegang jawatan pada waktu itu. Dia boleh offer, aku masih Perdana Menteri. Tapi dia hilang majoriti. Siapa kata dia hilang majoriti?
Macam mana orang boleh, itu saya kata tadi, dalam perlembagaan tidak ada disebut bagaimana nak membuktikan hilang majoriti. The only way kena buat sidang parlimen. Sidang parlimen tak dibuat, belum ada sidang parlimen. Buktinya, walaupun anda katalah betul dia hilang majoriti, masih boleh jadi Perdana Menteri. Lihat apa yang berlaku sekarang. Betul tak? Lihat apa yang berlaku sekarang. Kerajaan sekarang ada berapa? Kerajaan sekarang ada berapa? 109. Tapi masih tak dia memegang sebagai majoriti. Dia masih lagi memegang sebagai majoriti. Apa yang menjadi masalah? Tak ada isu pun. Tiada isu pun benda tu. So kalau kerajaan sekarang dengan tidak ada majoriti boleh jadi kerajaan, jadi apa masalahnya untuk Mahathir pada masa itu memegang kuasa, lepas tu rundinglah dengan mana-mana parti, join dia balik. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu hakikat sebenar, dia bukan nak sangat menyertai apa orang kata kerajaan yang ada sekarang ni. Dia bukan nak sangat menyertai kerajaan yang ada sekarang ni. Dia bukan nak Anwar tu jadi Perdana Menteri. Kita pun tahu benda tersebut. Kita pun aware benda tersebut. Dia sebenarnya tak nak Anwar tu jadi Perdana Menteri. Part mana lagi yang kita tak faham? Keadaan mana lagi yang kita tak faham? Situasi mana lagi yang kita tak faham ni? Kita cerita lagi tuan-tuan dan puan-puan. Saya berfikir tentang penolakan nasihat saya oleh MPT Bersatu. Okey. Ini tak ada apa. Nyata bahawa setelah saya hilang keyakinan dari Bersatu dan oleh saya harus letak jawatan. Kau hilang keyakinan daripada Bersatu, tak ada kena-mengena untuk kau nak letak jawatan pun. Itu terpulang. Okey. Yang lain daripada tu saya rasa boleh baca sendiri. Okey, saya baca ni. Ini berbeza dengan saya tak nak baca yang tu terlalu technical. Boleh baca sendiri di dalam CheckDat punya website. Saya kata tuan-tuan dan puan-puan, bila dalam keadaan tersebut, sewaktu selepas Sheraton kita dah mempunyai 114 majoriti, tetapi Agong dikatakan telah membuat keputusan. Ronnie Liu mencadangkan, apa kata kita panggil semua 114 orang, kita pegang plain card. Yang ni tak pernah orang cerita, ni saya cerita. Kita pegang plain card. Okey, inilah 114 orang yang menyokong Datuk Mahathir menjadi Perdana Menteri pada waktu itu. Apa kata kita buat? Mahathir kata apa? Tak payah. Mahathir menolak cadangan tersebut. Ronnie Liu bagi tahu saya. Ronnie Liu bagi tahu saya, dia antara orang yang mencadangkan supaya kita panggil 114 orang ni. Bukannya mustahil pun. Apa salahnya kita panggil 114 orang berdiri, ni 114 orang, korang boleh kira yang pergi menyokong Tun Mahathir jadi Perdana Menteri. Pada masa itu Agong nak kata apa? Kalau betul ada 114 orang tersebut pada masa itu, kerana kerajaan belum terbentuk. 2 kali Ronnie Liu mencadangkan perkara tersebut. Kali kedua sewaktu di Wisma Bohari. Wisma saya Mohtar Bohari. Saya ada di depan Tun depan saya macam ni. Dia berucap. Saya pelik, kenapa yang lain tu tak keluar untuk bercakap? Kenapa masa itu, masa yang paling sesuai, ditonjolkan 114 orang. Ini 114 orang yang menyokong saya kat belakang saya. Kali kedua Ronnie mencadangkan perkara yang sama. Kali kedua Tun tolak perkara tersebut. Now you tell me, siapa yang menipu? Now you tell me, siapa yang menipu? Kita pun tahu situasi, kita pun tahu keadaan, kita pun tahu apa yang berlaku, kita pun tahu apa yang menjadikan yang menyebabkan kerajaan ini jatuh. Satu je, Mahathir letak jawatan. Tidak pernah dibuktikan pada waktu Mahathir meletak jawatan kerajaan tidak mempunyai majoriti. Pakatan Harapan tidak ada majoriti, tidak pernah dibuktikan. Walaupun Bersatu keluar, walaupun Kitol dengan 11 orang tu keluar, tak bermakna kita tak boleh ambil parti-parti seperti GPS, seperti PAS, seperti Parti Sabah untuk join kerajaan pada waktu itu. Sebab engkau masih lagi Perdana Menteri. Malah enticement, ajakan untuk nak membentuk kabinet baru pada waktu itu dilakukan oleh Muhyiddin selepas dia jadi Perdana Menteri. Baru dia mengajak. Jadi kat mana isu dia, tuan-tuan dan puan? Kat mana? Saya bertanyakan kepada rakan-rakan, siapa yang anda percaya, Mahathir ke Tommy Thomas? 95% kata Tommy Thomas, 3,507 orang. Saya kalau nak baca panjang dah sejam dah. Baca tu je. Nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, bahawa penipuan-penipuan ini
Sekarang dulu kau boleh cerita lah, zaman tak ada, apa orang kata, tak ada internet dan sebagainya, boleh lah kau nak sembang. Ini zaman dah ada internet, kita boleh refer. I was there dekat Eastin Hotel, I was there dekat Sheraton, malam Sheraton tu saya ada. Saya pergi ke Sheraton, bukan saya seorang jualan, saya pergi Sheraton. Ni bagi yang baru-baru tengok saya dah cerita banyak kali dah. Malam Sheraton tu saya jumpa Syed Saddiq, saya jumpa Rina Harun, saya tak jumpa Mazli, tapi saya jumpa Azmin Ali, saya jumpa Afif. Bukan berjumpa borak lah, dia mungkin kenal saya. Afif kenal saya lah kot, saya rasa kan. Afif kenal lah, yang lain tu tak kenal saya ni siapa lah kan, orang tak kenal kan. Saya masa saya naik tu, saya satu lift dengan Syed Saddiq, saya turun, saya satu lift dengan Rina Harun. Malam tu saya pergi ke Sheraton. Lepas tu saya di Eastin Hotel, tempat untuk mengumpulkan mereka-mereka yang menyokong Tuan Mahathir untuk membentuk 114 nama. Dan Mahathir menyebut bahawa 92 menyokong Anwar dalam memori tadi saya baca, 62 menyokong dia. Penipuan sekali lagi. Tak ada 62. Dia kata kalau Anwar pergi sokong aku, kita dah bentuk kerajaan baru. Persoalan aku, kenapa engkau yang tak sokong Anwar? Kalau untuk negara, kenapa engkau tak sokong Anwar jadi Perdana Menteri? Kenapa? Itu menunjukkan your motif bukan untuk negara. Dia bukan nak kemaruk nak jadi Perdana Menteri, bukan. Kita kena faham bukan Mahathir nak kemaruk jadi Perdana Menteri pun. Dia dah jadi Perdana Menteri 2 kali, 3 kali termasuk interim. Dia sebenarnya simple, menghalang Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk jadi Perdana Menteri. Itu je misi dia. Itu sahaja misi dia. Dia bukan nak sangat jadi Perdana Menteri pun. Dia nak memastikan Anwar Ibrahim tidak jadi Perdana Menteri. Masalahnya masih ada orang dalam PH masih percaya kepada apa yang dia cakap. Dalam DAP pun ada, dalam Amanah pun lagi ada. Dalam PKR je tak ada lagi. Dalam Amanah ada pimpinan, dalam DAP pun ada. Kita nak cerita tuan-tuan dan puan, itu yang berlaku sekarang ini. Jadi sebab itu saya kata, saya mohon, kalau tuan-tuan dan perempuan faham kepada apa yang saya ceritakan ni, sebarkan, insya-Allah. Sebarkan. So ini adalah nombor akaun yang kita boleh bantu untuk saya bagi tahu itu. Alhamdulillah Titi dah ada untuk ke surau tersebut. Akaun kita nak buat, kita nak tambah 2 akaun. Satu akaun saya dah dapat dana, another one. Alhamdulillah masjid tu agak besar juga, kita nak tambah akaun, insya-Allah. Siapa yang nak menerima, teruskan. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan adalah manusia yang terbaik yang pernah saya jumpa. Tanpa berkira, alhamdulillah mempercayai amanah saya. Hari ini saya berjaya alhamdulillah menyampaikan derma hamba Allah, satu kerusi roda yang dibohon oleh saudara Razman kepada saudara Hamzah, Encik Pakcik Hamzah, kerana beliau hari itu kena stroke. Tak ada, dia tunggu duduk seorang, tak boleh nak bergerak jauh, nak bergerak beli ni semua tak ada. Dia ada kerusi roda pun, kerusi roda Razman mak mertua dia yang lama. Saya sampaikan, saya tukar menyampaikan saja. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih tuan-tuan dan perempuan, terima kasih yang menonton yang bersama dengan saya, terima kasih kepada yang bersama dengan saya di Instagram. Kalau nak terus bersama dengan saya ada dekat Instagram sekarang ini. Lepas saya off ni, kita ada di Instagram, insya-Allah. Sekian saja daripada saya. Terima kasih saya ucapkan kerana bersama dengan saya. Kita terus, kita berjuang, dan insya-Allah kita akan ada satu memorandum rakyat yang kita akan bawa untuk menghadapi situasi memorandum rakyat 4.0. Saya akan sebut insya-Allah dalam beberapa malam nanti. Kita akan lancarkan satu memorandum rakyat seluruh dunia menggesa supaya penarikan balik darurat, supaya dijatuhkan kerajaan Perikatan Nasional dan dilantik Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia. Satu dunia, insya-Allah kita akan lancarkan memorandum tersebut. Saya akan bagi tahu tarikh, saya akan bagi tahu masa. Satu dunia, satu hari, kita akan hantar kepada Yang di-Pertuan Agong, Sultan-Sultan dan juga Majlis Raja-Raja di seluruh Malaysia dan juga di seluruh dunia melalui kedutaan-kedutaan Malaysia masing-masing. Sekian daripada saya. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.